Sebenarnya nak dapat pahala ni tak susah, muslimat dirahmati Allah. Tetapi kita kadang-kadang yang, aku nak buat apa, aku bukan ustazah, aku nak buat apa, aku bukan orang pandai. Kita selalu menyalahkan diri kita sendiri dalam perkara yang tidak sepatutnya. Menyalahkan diri dalam hal apa, muslimat? Dalam doa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kita patut menyalahkan diri dalam bab kita zalim pada diri kita sendiri sebenarnya, tapi kita tidak mengaku. Kat mana zalimnya kita, muslimat? Allah suruh seluruh 24 jam setiap inci kehidupan kita, Allah tak suruh kita gunakan ke lain, Allah suruh gunakan untuk ibadah semata-mata. Nak kata ibadah macam mana? Kalau kadang-kadang kita keluar rumah lengkap dah menutup aurat. Banyak dah kita bahas tentang menutup aurat yang sempurna. Tetapi ada orang-orang di luar sana yang sempat menempelak kita. Tudung saja labuh, tapi hati, mulut, cakap macam longkang. Ni yang kita tak suka nak dengar. Ustazah, saya tak suka orang yang pergi-pergi masjid tu 1 jam je dengar kuliah, 2 jam lagi mengumpat. Na'udzubillah, muslimat. Sampai ke pendengaran, sampai ke telinga ustazah, maka ustazah bermuhasabah diri. Sebenarnya, muslimat dirahmati Allah, kita banyak buat zalim pada diri kita sendiri. Bayangkan, lamanya kita tidak bertemu di rumah-rumah Allah. Tak dapat kita mengimarahkan. Dan ustazah kongsikan juga satu video untuk kita buka minda dan hati kita. Sungguhlah ya Allah, semua ini kerana kami zalim pada diri kami sendiri. Jadi muslimat dirahmati Allah, inilah ruang dan peluang untuk kita banyak-banyak bermuhasabah. Kalau virus COVID-19 sekecil ini dihantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih lagi meletakkan diri kita penuh dengan takabur, penuh dengan membesarkan diri, penuh dengan aku sahaja yang betul, orang lain semua salah. Kita nak didatangkan bentuk bala yang macam mana lagi? Masya Allah, kita fikir muslimat dirahmati Allah, semoga PKP ini menghidupkan hati-hati yang telah lama mati. Kerana muslimat, ada ramai orang yang hidup tetapi macam mayat yang berjalan. Orang yang hidup tetapi hatinya mati, tak ubah dia seperti mayat yang berjalan. Kerana apa muslimat? Dia hidup saja untuk mengejar keduniaan semata. Fikrah pemikirannya langsung tidak memandang kepada akhirat yang abadan abada. Hidup hanya untuk dunianya. Bangun pagi, gosok gigi, mandi-mandi, pergi kerja lagi kerja. Asalkan hujung bulan dapat gaji. Itulah kita muslimat dirahmati Allah. Sampai konon-kononnya nak membesarkan rumah, nak membahagiakan anak-anak dan isteri. Ala kulli hal, alhamdulillah. Tak sedar mata kita melihat besar dah rupanya anak kita, nak menantu dah kita. Kenapa makin lama kita membesarkan rumah, kononnya kita nak memberi keselesaan mewah kepada mereka, tetapi ternyata kasih sayang semakin jauh. Kita tersilap muslimat dirahmati Allah. Ternyata yang kita isikan kepada mereka, seluruh isi rumah kita hanyalah isi dunia semata-mata. Sedangkan dunia itu tak susah mana untuk kita cari. Kerana kata Nabi SAW, mulakan pagi hari dengan solat sunat 2 rakaat sebelum kita menunaikan fardu subuh. Sebelum menunaikan fardu subuh, buatlah 2 rakaat solat sunat, muslimat dirahmati Allah. Kerana apa? Kerana dijanjikan oleh Nabi SAW, kamu dapat dunia dan seluruh isinya. Berbahagialah muslimat dirahmati Allah bila kita dengar Nabi SAW yang mulia lisannya, yang tak pernah sekalipun menipu, muslimat dirahmati Allah. Dia janji dengan kita sudah pasti bercakapnya bukan dengan nafsu, tapi dengan wahyu semata-mata. Allah yang suruh sampaikan kepada kita. Khabar kepada seluruh umat, buat 2 rakaat sebelum fardu subuh, dapat dunia dan seluruh isinya. Kenapa kita tak gairah dengan riak muka yang menceriakan cerita pada seluruh ahli keluarga kita? Galakkan mereka walaupun belum mampu berqabliyah, ba'diyah, zuhur, isyak, maghrib sebagainya muslimat. Tetapi subuh 2 rakaat sebelumnya jangan tinggal. Sebab dunia dan seluruh isinya. Bila kita yakin, pasak sungguh-sungguh dalam hati dapat dunia dan seluruh isinya muslimat, kenapa nak cemburu lagi dengan orang jiran sebelah yang semakin membesarkan dunia? Dah renovate rumah, renovate lagi, dah ada kereta-kereta lagi muslimat. Mungkin itu keperluannya tak sama macam kita. Bahkan bila kita melihat kejayaan duniawi seperti itu, kita mendoakan semoga rumah besarnya mampu beroleh rumah besar di akhirat nanti. Semoga kenderaannya yang banyak mampu dia berkenderaan di akhirat nanti. Ada ramai orang yang berumah atas dunia, tetapi muslimat dirahmati Allah,
tidak punya apa-apa pun perlindungan di akhirat sana, bahkan dihumbankan ke dalam neraka Allah, na'udzubillah. Ada ramai manusia yang berkenderaan mewah ke hulu ke hilir dengan selesa bahagia, tetapi di akhirat nanti tak punya satu kenderaan pun. Di mahsyar Allah yang begitu gelap, yang menakutkan, muslimat dirahmati Allah. Jadi hari ni pujuklah muslimat bangkit subuh awal sikit. Kan ceritakan hadis Nabi ni, bukan mak yang cakap ni. Mak tolong sampaikan saja. Mak orang jahil, mak sama-sama belajar. Jadi hari ni apa yang Ustazah Zai nak sampaikan, muslimat dirahmati Allah, hanyalah cerita tentang, kita kata nak cerita bab wuduk. Macamlah kita ni tak pandai ambil wuduk. Kita kata, untuk apa muslimat dirahmati Allah kita mengulang-ulang? Kerana mokcik-mokcik mokcik-mokcik yang join kuliah fiqh dengan Ustazah Zai, bila Ustazah kata nak belajar ke tidak bab ni, bab wuduk je ni, belajarlah Ustazah. Sebab Ustazah diajar oleh guru Ustazah muslimat mengajar kitab, jangan kita skip-skip daripada kulit ke kulit. Sampaikan, muslimat dirahmati Allah. Kerana apa? Walaupun kita rasa penting ke nak sampaikan, nah bila kita tahu korek daripada dasar, bina rumah daripada asas, piling yang paling indah, cantik, tegap, insya-Allah inilah dia yang menyatakan agama kita, muslimat, bukan agama yang ikut-ikutan. Kita punya ilmu, kita akan berdiri dengan yakin, bukan lagi seperti mayat yang berjalan. Sebab yang tadi manusia hidup seperti mayat berjalan, hidup sahaja jasadnya tetapi rohnya mati. Rohnya mati maksudnya hatinya muslimat tidak memandang kepada akhirat Allah. Tapi jadilah kita manusia yang walaupun berada di atas pembaringan bedridden dah, tapi muslimat lisannya sentiasa zikrullah. Mengingat ni, kalau aku mati sekejap lagi ni ya Allah, apa yang aku dapat ketika sampai masuk sahaja ke liang lahat? Apa yang aku dapat saat aku dibangkitkan di mahsyar Allah? Bagaimana cara aku meniti titian sirat? Semua itu hidup dalam minda dia. Lalu hati dia merasa kerdil. Macam mana besar rumah kita duduk di atas katil pembaringan muslimat, masih minta tolong orang untuk ambilkan wuduk pada dia solat. Masya Allah. Muslimat dirahmati Allah, kerana solat, puasa adalah amalan jasad. Tuan badan ni kena buat. Tuan badan kena buat. Semalam bapa Ustazah duduk depan. Dia tanyalah, dia Ustazah pergi rumah, rumah Ustazah dengan rumah bapa dekat sangat-sangat. Jadi Ustazah pergi, muslimat dirahmati Allah, dia kata apa? Ni nak tanya pasal sepupu Ustazah yang baru meninggal sebelum PKP hari tu. Anak-anak dia, adik-beradik dia tanya kena bayar ke solat dia. Muslimat, kalau kita rujuk kepada fiqh, memanglah tanya puasa kena ganti ke tidak, solat kena ganti ke tidak untuk mak ayah kita. Bila kita cari, muslimat dirahmati Allah, memang ada macam-macam pendapat. Jadi pendapat yang banyak ni, muslimat, bukan untuk meminta kita bertelagah, tetapi mana dalilnya, mana Quran cakap, mana hadis cakap. Jumhur ulama menyatakan, muslimat, solat dengan puasa adalah apa? Muslimat dirahmati Allah, amalan jasad, badaniyah, yang mana kita tak boleh pindahkan pada orang lain. Kalau boleh pindahkan, senang. Ustazah dah kaya raya, tukang ketik kuku pun satu bibi, tukang buat bancuh air satu bibi, wah berangan. Memang Ustazah Zai suka berangan pun kan. Okay? Jadi muslimat dirahmati Allah, kita dah ada ramai pembantu-pembantu ni. Daripada tukang potong kuku satu, tukang angkatkan kain satu, lebih baik Ustazah ambil seorang pembantu khas, Ustazah bayarkan untuk, saya nak tugas apa Ustazah, dibayar sebulan 10,000 gaji ni, aku nak engkau tolong sembahyangkan 5 waktu untuk aku. Ada tak? Ustazah nak bayar gaji 10,000 ni, tolong sembahyangkan subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak untuk Ustazah. Kalau ada muslimat dirahmati Allah, apa kita jawab pada dia? Mu sembahyang sendiri, masa hidup sihat, hatta di pembaringan sembahyang sendiri. Mu kaya raya macam mana pun, tunggu saat mu nak disembahyangkan, free of charge, tak payah minta bayaran apa-apa. Itulah dia saat kita diletakkan di hadapan imam menjadi jenazah. Muslimat, dalam kitab Di Balik Tabir Kematian, Ustazah sebutkan sikit kan, saat kita diusung dalam keranda, Allahu Akbar, mulalah ni nak nangis lagi dah. Okay, Ustazah nak sebutkan, diusung sahaja kendara pula dah, keranda kita, oleh orang yang mengusung jenazah kita. Ada roh yang menjerit, muslimat dirahmati Allah. Kenapa laju sangat bawa aku ke kubur ni?
Kenapa laju sangat? Pelanlah sikit. Kalaulah orang yang mengusung, anak-anak yang mengusung ni muslimat dirahmati Allah, boleh dengar suara si ibu yang diusung. Apa anak-anak kata? Mak, inilah sepelan-pelan perjalanan. Mana ada kat Malaysia ni orang usung jenazah laju-laju macam dekat Madinah orang nak bawa ke perkuburan Baqi' berlari. Kat Malaysia ni sangat slow, muslimat dirahmati Allah, berhati-hati. Si jenazah kata, kenapa laju sangat bawa aku ni? Sebab dia takut. Dia dah tergambar bayangan dia yang lahat dia macam mana, muslimat. Tapi ada orang yang menjerit rohnya, lajulah sikit bawa aku ni, kenapa pelan sangat ni? Kerana dia tak sabar nak masuk ke dalam liang yang disiapkan. Muslimat dirahmati Allah, semua ini tergantung amal soleh yang Ustazah selalu sebut. Masya Allah. Apa dia? Muslimat dirahmati Allah, man amila salihan fali nafsih. Mu buat amal soleh bukan untuk orang lain, bukan untuk suami, bukan untuk anak-anakmu, untuk dirimu sendiri.